Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Sehijau Daun. Jangan lupa korang like, komen, share dan subscribe channel YouTube aku. Okey, untuk hari ini aku akan tunjukkan, aku akan beri panduan sikit berkenaan dengan sistem penapaian. Okey, proses penapaian, okey, ataupun lebih dikenali sebagai, kalau orang putih kata fermentation. Kalau di Indonesia kata fermentasi. Proses penapaian ni dia terkenal di negara Indonesia lah. Indonesia dia banyak melakukan proses ni untuk buat dedak. Aku dah aplikasi proses ni untuk dah 2 tahun dan aku dah buat orang kata apa, uji kaji ataupun eksperimen. Ayam ni tak guna proses fermentasi. Ayam ni menggunakan dedak yang ditapaikan. Proses penapaian ni adalah sistem perapan ataupun proses perapan. Kita nak simpan dedak kita untuk jangka masa yang lama. Dan juga untuk meningkatkan dia punya kandungan nutrisi. Serat kasar menjadi serat halus, macam dedak padi kan, nasi, rice bran apa semua, temukuk apa semua tu kan. Yang tu pun semua kita boleh perap. Macam contoh hampas kelapa, hampas tahu, hampas soya kan. Hampas soya, kalau Indonesia kata hampas tahu. Kita tengok keperluan kita dan kita tengok apa yang kita ada. Macam contoh, baru-baru ni aku ada hampas kelapa. Hampas kelapa kita kena tahu dulu, okay, apa kandungan dia. Macam contoh, hampas kelapa ni dia tinggi lemak. Dan juga ada juga protein dalam tu. Okey. Dan kita tak nak ayam kita ni macam berlemak. Kita tak nak sangat berlemak sebab ayam kampung kan. Ayam kampung kalau boleh kita nak kurang lemak tu. Okay, kolesterol tu, kurang kolesterol. Jadi apabila kita buat proses fermentasi ni, dia akan mengurangkan lemak dia tu dan dia akan meningkatkan kadar protein. Okay, sama juga macam rice bran ataupun beras padi. Okay, beras padi ke temukut ke, dia ada serat kasar. Okay, kena tahu dia yang paling penting sekali, apa main dia, utama dia. Beras padi ni dia serat dia serat kasar. Jadi apabila ayam makan, dia makan kosong macam tu lah. Sistem pencernaan dia tu dia akan jadi lambat. Tak sempat lah orang kata nak cerna dengan baik. Badan ayam tu dia tak sempat nak serap protein yang ada dalam rice bran tu, ada dalam dedak padi tu. Jadi kita kena tukar serat kasar kepada serat halus supaya badan ayam tu akan cepat menyerap protein-protein yang dimakan. Kalau lah kita tak perap, kita bagi kosong gitu pun tak ada masalah. Bukannya salah. Ayam boleh makan je, tak ada masalah. Cumanya kata macam bagi kosong lah, untuk dia membesar, dia akan makan masa tempoh yang lama lah. Dia membesar. Sama juga kita bagi makan kosong, macam contoh nasi basi kan. Kita ada nasi basi banyak yang dalam kadar yang banyak. Kita bagi kosong macam tu, tak ada masalah. Ayam makan je. Ayam membesar dengan orang kata dengan baik je, tak ada masalah. Tapi ni proses untuk mempercepatkan saja. Sebab tu kita buat proses fermentasi, proses penapaian. Itu aku nak jelaskan. Inilah yang aku nak jelaskan supaya korang tidaklah salah faham. Kenapa aku tekankan proses penapaian ataupun proses fermentasi ni, supaya kita nak cepatkan proses pembesaran ayam tu. Okey, jadi ada tak bahan-bahan lain untuk proses pembesaran? Ada je. Kalau kita nak mudah, kita beli je, senang. Ada dedak pembesaran, kita guna yang tu je, dedak. Tapi ayam kampung kan, kita, macam contoh aku, kita tengok skala pula, macam korang nak skala macam mana? Skala nak komersial ke, skala hobi ke, skala rumahan kan, Kalau macam aku, awal-awal 2 tahun yang ke belakang, aku cuba orang kata uji kaji, aku cuba bela. Itu sekadar hobi, skala rumahan. Okey, jadi tentulah kita belajar. Dalam masa 2 tahun, tentulah aku belajar. Dan juga korang boleh cuba, kalau macam korang dah ada ilmu, korang nak terus kepada komersial, boleh guna kaedah fermentasi ni. Tapi korang kena ada banyak
banyak alatan lah. Kalau untuk ayam yang banyak, kena banyak alat lah. Macam contoh tempat penyimpanan lah, tempat penyimpanan makanan yang ditapaikan tu, yang disimpan. Okey, macam contoh ada tong besar, macam tu lah. Dua komponen yang paling penting, dua komponen, gula merah dengan EM untuk proses penampaian. Aku tunjukkan yang itu hari aku perap, aku tak tunjukkan kat korang. Okay, jom tunjuk hasil je selepas 5 hari. Okay guys, ni banyak ni aku ada penyimpanan dedak ni. Ni yang ni nasi yang aku dah masak dan yang aku dah perap sebulan yang lepas. Dia tahan berbulan-bulan. Aku masih gunakan. Aku ambil segenggam, pasal aku campur dengan dedak padi. Biasanya aku buat macam itulah. Tu yang aku cakap, proses penampaian ni penting. Maknanya dia dapat bertahan lama. Maknanya bila dedak padi ni dia serak kasar kan. Dedak padi ni dia serak kasar. Apabila campur dengan yang dah diperap, maknanya dedak padi bercampur ayam makan. Maknanya dedak padi dalam badan ayam disempatlah proses. Maknanya badan ayam sempat proses, sempat menyerap nutrisi-nutrisi yang ada dalam dedak padi yang tidak difermentasi, tidak ditapaikan. Sebab ni kandungan yang dah ditapaikan. Okey, ada 2 tong ampas kelapa yang aku buat itu hari, 1 2 yang dah difermentasi lah, yang dah disimpan. Jadi kita tengok macam mana. Okey guys, kalau kita tengok sini. Okey, tengok ni. Dia beruap, dia bergas. Dia beruap sebab dia bergas. Kita simpan selama 5 hari. Ni, kau nampak tak? Dia punya tekstur ni. Ni tekstur dia. Ampas kelapa yang aku ambil itu hari, warna dia macam ni juga. Betul tak? Okey. Warna dia macam ni, tak berubah. Okey. Keadaan basah sebab dia dah difermentasi, nampak lembut, dia punya lembut. Lembut sangat. Dan dia bau dia, okey. Ni macam mana kita nak tahu proses penampaian ni jadilah. Bau dia bau macam tapai lah. Sebab kita guna ragi, kita guna gula merah, kita guna EM, apa semua kan. Jadi dia punya bau dia macam tapai. Dan dia ada macam, kalau ampas kelapa ni tak nampak sangat, tapi kalau dedak padi, dedak padi bila kita buka, dia ada macam, apa orang kata tu, macam kulak-kulak putih di atas dia tu. Okey, maknanya bila ada kulak-kulak putih itu, maknanya benda tu dah jadi. Jadilah proses fermentasi yang korang buat nanti. Ni keadaan sekarang ni memang lembut. Lembut sangat ampas kelapa ni. Jadi sesuai lah untuk bagi makan ayam. Okey. Macam mana kita nak bagi makan? Bagi makan macam ni boleh, tak ada masalah. Okey, tapi ada juga penternak kata, kalau bagi makan ayam hari-hari yang full 100% yang fermentasi, okay, macam contoh kita bagi, biasa hari sehari kita bagi segenggam makanan untuk seekor ayam. Kalau kita bagi segenggam yang fermentasi untuk seekor ayam, segenggam, contoh segenggam macam ni kan. Okay, untuk seekor ayam sehari, tiap-tiap hari dia akan mengakibatkan ayam tu, orang kata, tak cukup nutrisi lain. Sebab kita selalu bagi yang fermentasi. Kita kena selang-seli lah, selang-seli. Macam contoh yang bukan fermentasi pun kita bagi juga. Okay, macam contoh macam tu lah. Maknanya yang ni kita banyakkan lah. Okay, macam contoh 7 hari. 7 hari yang fermentasi kita bagi dalam 4 ataupun 5 hari. Yang 2 hari lagi tu kita sudah bagi makan ketum ayam yang apa orang kata apa, ketum ayam yang tak diperap ke, ataupun dedak padi campur air, ataupun campur gula merah saja pun boleh. Macam tu lah. Maknanya kita tiap-tiap hari, kita tak payah nak menunggu untuk perap dah. Okay, benda ni tahan berbulan-bulan berbulan-bulan, tapi dengan syarat, okay, satu syarat dia mesti bertutup rapat selepas kita buka. Macam tu. Kalau nak gunakan yang ni, tong cat ni pun boleh, tak ada masalah. Dengan syarat mesti terikat bertutup rapat, tak ada satu pun lubang sebesar jarum, tak ada satu pun lubang. Maknanya benda ni tahan berbulan-bulan. Okay, jadi kalau korang yang belum faham,
berkenaan dengan sistem penapaian ni, sistem pemerapan ni. Macam inilah keadaannya selepas kita perap. Okay, aku dah tunjukkan sebelum ni video-video yang dah lama kata silap, tahun lepas kata silap aku dah buat proses penapaian dedak padi. Korang boleh rujuk video-video yang ada sebelum ni, aku dah buat yang ni. Ni dedak padi. Ni dedak padi ni guys. Dedak padi ni macam aku cakap tadi. Ni nampak. Diserak kasar. Lepas tu apabila kita dah ia dah melalui proses penapaian, dia akan jadi lembut sangat. Dan ayam bila ayam makan, bau tapai. Kalau kita ada cecair kunyit, jamu ke, kita spray pula dekat makanan tu. Ayam memang selera lah. Selera betul lah dia makan. Okay. Jadi apabila lembut, proses proses penyerapan nutrisi dalam badan ayam dia akan jadi cepat. Lepas protein dia akan dapat diserapkan dengan baik. Okay, tambah pula dengan enzim. Sebab apa guys? Kalaulah kita bagi makan tanpa diperap, najis ayam atau tinja ayam dia akan berbau. Memang akan berbau. Okay, memang akan berbau. Sebab apa berbau? Sebabnya ada lagi kandungan protein dalam najis ayam yang tak sempat nak diserap dalam badan tu. Sebab tu berbau. Sebab tu yang mengundangkan lalat-lalat datang tu. Okey, jadi sebab itulah kita buat proses fermentasi ni. Jom kita try bagi makan kat ayam, kita tengok macam mana. Okay guys, kalau kita tengok guys, lalu je dia makan. Memang lahap betul. Sebabnya kita dah campurkan dengan yang dah difermentasi tadi tu. Okay, dan bau dia pun bau macam tapai. Memang ayam suka. Ayam memang suka sangat. Aku tekankan kat sini, ayam memang suka bau tapai tu. Okay, kalau tak ada, contohlah alternatif keduanya untuk ayam ini suka, korang kena sembur dengan cecair kunyit. Ataupun bagi sikit kunyit, hampas kunyit tu kan, yang korang blend. Okay, bagi. Ayam memang suka juga dua benda ni. Bawang tapai dengan bawang kunyit. Ni di sebelah petang kita bagi makan dedak padi dengan hampas kelapa. Dedak padi, hampas kelapa. Lepas tu campur dengan nasi yang sebulan yang lepas aku perap tu. Okay, masih elok lagi. Dan bau pun macam tapai lagi. Kalau kita tengok kat sini ni okay. Kita nasi ni. Tu nasi tu. Nasi elok lagi guys. Elok lagi elok lagi. Jadi dah ada sini dua benda yang diperap. Hampas kelapa dengan nasi dan dedak padi. Macam ni warna coklat ni dedak padi lah. Campur dan juga air jamu. Air jamu yang macam video-video sebelum ni aku buat, air jamu tu aku simpan dalam peti supaya dia tahan lama. Jadi aku renjis-renjis sikit supaya dia yang mana, yang bau kunyit lah. Okay, jamu yang bau kunyit itu memang sedap lah. Cuaca sekarang tak menentu, pagi sampai tengah hari panas. Okay, lepas tu pun dah ada, sekarang ni pun dah ada kes kan yang kena stroke haba tu. Okay, lepas tu terlampau panas lah, petang pula hujan. Jadi ayam pun kita risau, takut cuaca tak menentu kan, takut dia tak sihat. Okey, tak kena jagalah kesihatan ni. Jadi jamulah penyelesaiannya dengan makanan yang diperap. Sebab makanan diperap dengan jamu ni dia boleh memastikan kekebalan ayam di saat cuaca yang ekstrim orang kata. Okey guys, sampai situ saja dulu video untuk aku kali ni. Okey, sampai situ saja dulu video daripada aku untuk kali ni. Konten berkenaan dengan 5 hari penyimpanan hampas kelapa. Proses penapaian hampas kelapa yang aku ambil gitu hari, aku tunjukkan dekat korang dan panduan sikit berkenaan dengan proses fermentasi, kelebihan dia, dan keburukan dia kan. Tadi aku dah bagi tahu. Okey, sampai situ saja perkongsian aku untuk hari ini. Aku harap korang suka video ni. Kalau korang suka, like, tekan subscribe, dan jangan lupa komen di ruangan komen di bawah kalau ada pandangan dan juga nasihat.
untuk aku dan untuk perkongsian semualah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.